Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatina yafqahu qawlana amma ba'd. Alhamdulillah, kita rafakkan kesyukuran kepada Allah Ta'ala di atas segala rahmat dan kurniaannya. Pada petang ini kita diberikan peluang dan keizinan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk dapat kita menyambung semula untuk tadabbur surah Al-Waqi'ah. Dan sebelum ini kita telah pun berkongsi berkenaan dengan daripada ayat yang pertama sehinggalah kepada ayat yang ayat yang ketiga, ya. Kemudian kita ayat ke-6. Jadi kemudian kita nak masuk sambungan pada ayat yang ke-7, ya. Jadi kita akan baca ayat yang ke-7 sehinggalah kepada ayat yang ke-15 yang kita pernah bacakan sebelum daripada ini. Baik, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kuntum azwajan thalatha fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah wa ashabul mash'amati ma ashabul mash'amah والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. Baik. Allah Ta'ala berfirman daripada ayat ke-7 sehinggalah kepada ayat ke-15. Mafhumnya. Dan kamu, wahai manusia, pada hari kiamat itu akan terbahagi menjadi 3 puak yang berlainan. Ayat ke-8, iaitu puak pihak kanan, alangkah bahagianya keadaan puak pihak kanan itu. Ayat ke-9, dan puak pihak kiri, alangkah seksanya keadaan puak kiri itu. Ayat ke-10, dan puak yang ketiga pula ialah orang-orang yang telah mendahului dalam mengerjakan kebaikan di dunia, yang akan mendahului beroleh ganjaran sebaik-baiknya di hari akhirat kelak. Ayat ke-11, mereka itulah orang yang didampingkan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat ke-12, tinggal meletak di dalam syurga-syurga yang penuh dengan kenikmatan. Ayat ke-13, di antaranya sekumpulan besar daripada umat-umat manusia yang terdahulu. Ayat ke-14, dan sebilangan kecil dari orang-orang yang datangnya kemudian. Baik. Jadi itu berkenaan ayat yang kita bacakan, ya, daripada ayat yang ke-7 sehinggalah kepada ayat yang ke-14. Kalau kita lihat daripada ayat ke-7 sehingga ayat ke-14, di sini Allah Ta'ala menceritakan kepada kita tentang beberapa perkara. Yang pertama, Allah Ta'ala menerangkan kepada kita mengenai pembahagian kelompok dan golongan manusia pada hari akhirat. Iaitu Allah menerangkan bagaimana manusia pada hari akhirat ini, mereka akan terbahagi kepada beberapa golongan, beberapa kumpulan, ya, dan juga beberapa golongan. Ini yang disebutkan di dalam ayat yang sebahagian yang kita bacakan. Kemudian yang kedua, pada ayat yang ke-7 sehingga ayat yang ke-14, ya, ayat ke-7 sehingga ayat ke-14 yang saya bacakan tadi, ayat ini juga Allah Ta'ala menerangkan kepada kita mengenai sifat-sifat golongan orang yang beriman dan juga golongan orang-orang yang celaka.
Maknanya dalam ayat yang saya baca daripada 7 hingga 14, ada dua perkara utama yang Allah sampaikan. Yang pertama, mengenai golongan dan kumpulan manusia, pembahagian manusia pada hari akhirat. Yang kedua, iaitu Allah menerangkan kepada kita siapakah golongan orang-orang yang berjaya dan siapakah pula golongan orang-orang yang malang atau orang-orang yang celaka. Ya. Baik, sekejap. Baik, sekarang ni kita lihat balik kepada ayat yang dibacakan. Pada ayat ketujuh, Allah Ta'ala menyatakan wa kuntum azwajan thalathah. Kata Allah, sesungguhnya kamu wahai manusia pada hari akhirat nanti, kamu akan terbahagi atau kamu akan diasingkan atau dibahagikan kepada tiga golongan yang besar. Sebenarnya kalau kita lihat pembahagian manusia pada hari kiamat ini, mereka terbahagi dalam dua bentuk. Ini kita nak kena faham. Manusia ini pada hari akhirat, mereka ada dua. Ulama kata mereka ada dua bentuk. Satu dipanggil sebagai golongan, pembahagian golongan yang mutlak. Maknanya secara mutlaknya, manusia ini terdapat tiga golongan yang besar. Ya, secara mutlak lah, maknanya secara umumnya manusia ini terdapat dalam tiga golongan yang besar. Satu lagi ulama kata iaitu pembahagian golongan manusia mengikut secara terperinci atau kumpulan-kumpulan manusia mengikut kepada uh, amalan mereka. So kita kena faham, bukanlah maksud Allah nak kata dalam ayat Quran ni manusia hanya tiga golongan saja, tidak. Sebenarnya kita nak kena faham ada dua maksud. Yang pertama disebutkan sebagai aqsam qismatul mutlak. Kategori yang pertama, pembahagian manusia secara umum atau secara mutlak, mereka ada tiga. Tapi dari satu lagi bahagian, iaitu dipanggil sebagai qismatu al-qasir, iaitu pembahagian manusia mengikut kategori amalan-amalan mereka. So kita kena ingat ada dua pecahan yang besar dekat sini. Baik. Tapi dalam konteks ayat yang Allah Ta'ala sebutkan ini, Allah menerangkan kepada kita secara umum, secara mutlaknya, manusia itu terbahagi kepada tiga golongan. Ya? So Allah kata azwajan thalathah. Manusia itu ada tiga golongan. Tetapi secara perinciannya, sebenarnya manusia itu banyak pecahan, banyak kategori, banyak golongan. Sebagaimana kita boleh lihat dalam banyak ayat-ayat Quran, demikian juga dalam hadis-hadis Nabi SAW yang menyatakan bahawasanya manusia itu akan menjadi golongan yang bermacam-macam. Ya, contohnya dalam kejap ya, saya cari dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala di mana Allah Taala ada menyebutkan misalan contoh ya untuk kita lebih jelas mengenai ayat Al-Quran ini. Okey, contohnya kita boleh tengok dalam surah Al-Lail. Allah Taala sebut pada ayat yang keempat kata Allah Taala, inna sa'yakum lasyatta, kata Allah. Sesungguhnya amalan kamu nanti bila kamu dibangkitkan pada hari akhirat ada bermacam-macam jenis. Ada bermacam-macam amalan. Ya. Maknanya Allah Ta'ala nak menggambarkan kepada kita dekat sini bahawasanya golongan yang terperinci itu pada hari kiamat, mereka bermacam-macam bentuk dan bermacam-macam jenis mengikut pergantungan kepada bentuk amalan yang mereka kerjakan. Maknanya ada golongan di kalangan orang-orang yang meninggalkan salat, ada golongan orang-orang pemakan riba, ada golongan orang-orang yang pemakan harta anak yatim. Jadi ini adalah pembahagian yang lebih khusus atau yang lebih terperinci.
Tapi dalam ayat yang kita baca, ayat ke-7 ni, Allah Ta'ala menerangkan pembahagian manusia mengikut kumpulan yang umum atau kumpulan yang mutlak. Ya, dia ada kelas. Ya. Baik. Okey, itu satu perkara lah yang kita nak ambil pengajaran dekat sini. Lepas saya dah huraikan tentang pembahagian manusia itu, maka kat sini kita dapat mengambil beberapa pengajaran. Yang pertama, ayat yang Allah Ta'ala sebutkan ini menerangkan kumpulan manusia apabila saat menerima buku catatan amal. Adapun yang pembahagian khusus tu adalah golongan-golongan manusia mengikut kepada keimanan mereka. Yang kedua, mengikut kepada amalan mereka. Ya. Jadi kalau kita nak faham, manusia ni pada hari akhirat ada yang Allah asingkan kerana berbeza iman dan agama dan akidah. Seperti golongan kafirin, musyrikin, mulhidin, mereka ada satu kumpulan. Tapi ada satu kelompok lagi Allah bagikan, iaitu kelompok yang berbeza dari sudut, bukan berbeza dari sudut akidah, tetapi mereka itu berbeza dari sudut amal. Ini ada kategori orang Muslim, orang fasik, orang Islam yang fasik, orang munafik. Itu di segi kategori amalan. Tapi dalam ayat yang kita bacakan ni, Allah Ta'ala sedang bercerita tentang gambaran manusia yang menerima buku suratan amal. Manusia ketika menerima buku suratan amal, mereka terbahagi kepada 3 golongan sahaja. Yang ketika saat mereka nak terima buku catatan amalan tu, mereka hanya terbahagi kepada 3 golongan. Bukan banyak, tapi setelah dah terima buku amalan, bila Allah dah bicarakan, mereka akan terbahagi mengikut golongan-golongan yang bermacam-macam. Yang kita dah sebut tadi, inna sa'yakum lasyatta, mengikut amalan-amalan yang dominan, amalan-amalan yang banyak mereka buat. Kalau amalan dosa ni lebih berat, mereka akan duduk dalam golongan itu. Kalau pahala ni lebih berat, mereka akan duduk dalam golongan itu. Ya, so dia bergantung kepada amalan. Ya. Okay. Cuma dalam ayat ini menunjukkan kepada kita satu pengajaran yang sangat penting. Pertama, Allah Ta'ala sebut, perhatikan bahasa yang Allah pakai adalah azwaj. Azwaj ini maknanya pasangan. Sebab tu dalam bahasa Arab, kalau kita panggil pasangan suami isteri, dipanggil zaujun ataupun azwaj. Maknanya pasangan suami isteri. Pengajaran kat sini nak menunjukkan kepada kita yang pertama, bahawasanya setiap manusia pada hari kiamat, mereka itu akan diletakkan bersama-sama dengan orang-orang yang azwaj ni maknanya yang sesuai dengannya, yang sepasang dengannya, maknanya orang-orang yang sesuai dengannya. Maknanya sesuai di segi apa? Itu yang disebutkan oleh para ulama bahawasanya hari kiamat ni Allah Ta'ala akan himpunkan manusia mengikut kesesuaian seseorang itu dengan ahli-ahlinya. Sebab itu Allah gunakan perkataan azwaj. Misalnya contoh, umpamanya, kalau sekiranya seseorang itu mencontohi atau meneladani atau mengikuti orang-orang yang sesat, dia akan berada dalam kumpulan golongan yang sesat. Kalau dia mengikuti bersama, menuruti orang-orang yang jahil, dia akan diletakkan bersama golongan yang jahil. Begitulah yang zalim dengan zalimnya, yang munafik dengan munafiknya, yang musyrikin dengan musyrikinnya, yang kafirin dengan kafirinnya. Maka kat sini memberikan kepada kita satu pengajaran yang sangat penting, bahawasanya kita perlu untuk mencari ikutan, mencari tauladan, mencari contoh, mencari ketua atau mencari imam ataupun yang seumpama dengannya di kalangan mereka yang bertakwa, di kalangan mereka yang beriman, supaya kita di hari akhirat akan diletakkan bersama-sama dengan mereka. Diletakkan bersama-sama dengan mereka. Maka dekat sini menunjukkan kepada kita betapa pentingnya untuk kita mengikuti, meneladani, memilih contoh, memilih ikutan daripada ikutan-ikutan
yang baik. Ya, sebab Allah guna perkataan azwaj, maknanya yang sesuai dengan kita. Ya, yang menjadi ada hubungan kesesuaian dengan kita, sama ada hubungan dari segi antara ketua dengan pengikutnya, ataupun imam dengan makmumnya, ataupun teman dengan temannya. Begitu yang dimaksudkan daripada pengajaran itu. Baik, yang kedua, ayat ini juga menunjukkan kepada kita bahawasanya saat yang paling sulit bagi umat manusia pada hari kiamat adalah saat dikala mana mereka dibahagikan untuk menerima buku catatan amalan. Sebab tu dalam banyak-banyak situasi yang berada di mahsyar, kejadian yang berlaku di mahsyar, antara yang Allah berikan penekanan, yang Allah tekankan, yang Allah Ta'ala berikan penekanan, yang Allah tekankan adalah gambaran yang dahsyat itu adalah sewaktu manusia dibahagikan kepada 3 golongan untuk menerima buku suratan amalan. Ini satu keadaan yang amat dahsyat. Sebab tu Allah Ta'ala tak sebut keadaan manusia nak masuk syurga ke. Allah tak cerita pembahagian manusia, berapa jumlah manusia yang nak masuk neraka, berapa jumlah manusia yang nak masuk syurga. Yang tu Allah Ta'ala tak cerita sangat. Tapi yang Allah Ta'ala cerita iaitu pembahagian manusia sewaktu mereka hendak menerima buku suratan amalan. Kerana sebelum mereka nak ke syurga, sebelum mereka nak ke neraka, yang menjadi penentu sama ada mereka ke syurga atau ke neraka adalah merupakan buku catatan amalan mereka. Itu yang menjadi penentu, kerana buku catatan amalan inilah yang menjadi keputusan, yang menjadi rujukan, yang menjadi bukti ya untuk diadili oleh Allah Ta'ala bagi menunjukkan di mana tempat kembalinya, sama ada syurga ataupun neraka. Maka sebab itu menunjukkan kepada kita bahawasanya saat yang paling getir, saat yang paling dahsyat, saat yang paling menakutkan bagi setiap manusia itu ketika mana ia menjalani kehidupan pada hari kiamat adalah merupakan di kala saat mereka perlu untuk menerima buku suratan amalan, ya. Mereka menerima buku suratan amalan. Ini berdasarkan kepada hadis Nabi SAW, di mana Nabi SAW ada menyebutkan bahawasanya baginda ada menyatakan bahawasanya ada 3 keadaan, ya, ada 3 tempat dan 3 keadaan yang paling memberatkan manusia pada hari akhirat. Ya. Yang pertama, yang mana pada ketika saat itu setiap manusia itu memerlukan Nabi SAW dan mengharapkan mereka mendapat syafaat Nabi SAW. Ya, 3 keadaan. Yang pertama adalah pada saat mereka menerima buku suratan amalan. Maksud terima buku itulah saat yang paling getir dan mereka tidak mengharapkan melainkan syafaat, ya, untuk mempermudahkan perjalanan mereka. Pertama, masa terima buku tu, harap-haraplah dalam buku tu baik dan harap-harap mereka beroleh syafaat, ya. Dan yang keduanya adalah pada saat mereka ditimbang amalan. Masa amalan mereka ditimbang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pada ketika itu tidak ada yang lebih mereka harapkan melainkan supaya Allah Ta'ala mengampunkan dosa mereka dan Allah Ta'ala menggandakan pahala amalan mereka. Dan yang ketiganya, yang tidak lain yang mereka harapkan melainkan mereka mengharapkan supaya keadaan yang getir itu adalah sewaktu mereka manusia berada di atas titian sirat. Ketika itu mereka tidak mengharapkan melainkan syafaat daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan juga syafaat yang Allah Taala berikan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah 3 keadaan yang paling menggetirkan manusia saat mereka berada pada hari kiamat, dan pada saat itulah mereka tidak lagi mengharapkan amalan mereka sendiri,
melainkan mereka lebih mengharapkan amalan anak mereka, amalan pasangan mereka, amalan kenalan mereka, ikutan mereka, ya, yakni mengharapkan amalan orang-orang luar berbanding amalan daripada diri mereka sendiri, ya. Okay, baik. Ini adalah keadaan yang dahsyat. Sebab itu pada ayat ke-8 ni, ayat ke-7 ni Allah Ta'ala sebut tentang situasi gambaran kedahsyatan itu. Ya, iaitu apabila manusia nak menerima buku suratan amal dan ketika itu manusia terbahagi kepada 3 golongan. Okay, siapa 3 golongan tu? Nanti Allah Ta'ala akan perincikan pada ayat-ayat yang seterusnya yang kita akan lihat, ya. Cuma saya nak sentuh sikit dekat sini tentang ada beberapa perkara yang dianjurkan, ya, oleh para ulama berdasarkan kepada beberapa riwayat-riwayat daripada salafus salih, yang mana ia adalah merupakan beberapa amalan yang kita boleh usahakan untuk mengharapkan supaya Allah Subhanahu Wa Taala memperbaguskan buku suratan amalan kita supaya dengan banyak perkara-perkara yang baik dalam buku suratan amalan itu, ia menjadi salah satu daripada asbab untuk seseorang itu tergolong di kalangan golongan ashabu al-yamin, ya. Baik. Okay, yang pertama yang disebutkan iaitu betapa pentingnya untuk memperelokkan buku suratan amalan kita ini sudah pasti tidak ada yang lain melainkan takwa kepada Allah Ta'ala. Sebab tu berkatanya uh, Atha' bin Abi Rabah, iaitu salah seorang daripada tabi'in, beliau mengatakan sebaik-baik perkara yang tercatat dalam buku amalan kamu adalah takwa kamu kepada Tuhan. Hanya sebaik-baik benda yang malaikat tulis dalam buku catatan amalan kita itu untuk kita bawa kepada Allah Ta'ala, persembahkan di hadapan Allah Ta'ala pada hari akhirat adalah merupakan taqwa. Ya, itu yang Allah Ta'ala tekankan dalam ayat Quran, وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّا خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى. Maksudnya, kumpullah kamu akan bekalan, kata Allah, kerana sebaik-baik bekalan itu adalah merupakan bekalan taqwa. Ya, baik. Bekalan taqwa. Kenapa? Sebab apa makna takwa itu? Maknanya kita pastikan dalam buku suratan amalan kita itu ia penuh dengan perintah-perintah Allah yang wajib, perintah Allah yang sunat yang kita kerjakan, tinggalkan perkara yang haram, jauhi perkara yang makruh. Demikian juga takwa tu ada banyak tingkatannya, kemudian juga meninggalkan perkara-perkara yang harus, ya, yang berlebihan jika boleh bawa kepada perkara yang haram, ya. Jadi bahasa mudahnya, sebaik-baik kita hiasi buku amalan kita itu adalah hiasinya dengan nilai-nilai takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Itu yang pertama. Yang kedua, disebutkan dalam satu riwayat hadis qudsi. Satu riwayat hadis qudsi, di mana dalam riwayat hadis qudsi itu menyebutkan bahawasanya Allah Ta'ala berfirman, sesiapa yang memperelokkan awalnya dan akhirnya, maka akan dijadikan di antara kedua-dua waktu itu diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu tak silap saya disebutkan dalam hadis riwayat Al-Baihaqi. Maknanya Allah Ta'ala berfirman dalam sebuah hadis qudsi, ya, sesiapa yang memperelokkan awal buku amalan itu. Hanya permulaan, sebab buku catatan amalan ni bermula sejak pada kita balik. Kemudian itu yang starting, permulaan dia. Tapi setiap hari buku itu bermula daripada waktu malam hari. Maknanya bila masuk saja waktu maghrib, itu dikira sebagai permulaan catatan pada buku amalan kita, yang ini bermula daripada waktu maghrib dan dia berakhir sampailah pada waktu
ketika matahari terbenam dan berakhirnya waktu maghrib. Ni berakhirnya waktu maghrib. Baik. Maka kat sini dalam hadis itu sebut siapa yang memperbaguskan awalnya, maknanya masa matahari terbenam tu dia sedang berbuat amalan yang baik, dia sedang menuntut ilmu ke, dia sedang beribadat ke, tak kisahlah ya. Apa amalan dia buat, dia sedang baca Quran ke, dia sedang zikir ke dan sebagainya. Kemudian sebelum itu masa permulaan nak menulis ya, permulaan buku amalan. Penutupnya pula adalah apabila terbenam matahari pada keesokan harinya bila berakhirnya asar. Yang permulaan tadi mulanya maghrib, masuknya maghrib, yang ni pengakhirannya adalah bila bila terbenamnya matahari, ini bermulanya maghrib. Itu juga adalah merupakan waktu penutup kepada buku suratan amalan. So dalam riwayat tadi menyebutkan siapa yang waktu maghrib dia mulai dengan amalan yang baik, solat maghrib di awal waktu, kemudian disusuli dengan rawatib, disusuli dengan zikir, apalah sebagainya, baca Quran dan seumpamanya. Sebab biasanya lepas maghrib ni manusia mempunyai masa yang lapang sampailah menjelang waktu isyak. Yang keduanya, lepas dia dah jaga amalan sesudah daripada waktu maghrib tu, dia jaga pula amalan sesudah daripada waktu asar keesokan harinya. Ya, sebab itu adalah penutup dia. Yang ini malam adalah permulaannya, asar tu adalah merupakan penutupnya. Jadi kalau dia baguskan amalan lepas daripada asar itu, dan dia baguskan amalan sesudah daripada maghrib itu, ya, dan menghimpunkan antara dua waktu awal dan dua waktu akhir di dalam kalender Islam, yang bermula daripada maghrib dan berakhir pada menjelang menjelang terbenam matahari dan terbitnya malam, ya, misalnya, maka pada ketika itu berakhirlah buku suratan amalan pada seharian itu. Dia bermula daripada maghrib dan berakhir daripada sampailah terbenam matahari, berakhirnya waktu asar. Baik. Kalau kita boleh baguskan dalam hadis itu tersebut, kalau siapa yang boleh baguskan amalannya sesudah daripada maghrib dan baguskan amalannya sesudah daripada asar, dia beristiqamah dengannya sama ada dengan zikir dan amalan dan ibadat dan sebagainya, maka kalau dia ada buat dosa antara dua waktu itu, waktu permulaan amalan dia dan juga waktu penutup amalan dia, maka nescaya Allah Subhanahu Wa Taala akan mengampunkan dosanya di antara kedua waktu tersebut, ya. Dan dia punya sambal tu ke atas. Maaf ya. Baik. Sekejap. Buat mata. Okay. Ustaz, nak tanya. Ustaz ulang balik ayat 7 ya. Sebab kita dah hari tu sampai dah ayat 10 dah Ustaz. 10 dah ke? Ya, kita dah sampai ayat 10. Yang minggu sebelum minggu lepas tu. Minggu lepas tak ada kan? Minggu sebelum tu. Kita dah sampai ayat 10. Ni Ustaz ulang balik ayat 7 ya. 9 dah. Ya. 9 dah ke? 10. Dah 10 sekarang. Ayat 10 sudah. Oh, 10. 10 belum kan? Sudah. Golongan yang sudah. terpilih kedudukan yang dekat dengan Allah. 10. As-Sabiqun. Oh, okey. So, maknanya 11 lah. Next will be 11 lah. Tu saya tanya Ustaz, ulang balik ke? Oh, Tak apa. Kalau nak ulang balik pun tak apa Ustaz.
Sebab mungkin ada orang yang tak dengar lagi kan. Ya, ya, ya. Tapi yang video tu dah Tak ada apa. lah Ustaz kan. Oh, dah ada dah eh. Tak apalah, macam tu kita sambung yang 11 lah. Sekejap mana tu. Okey. Kita sambung balik. Pada ayat seterusnya Allah Ta'ala menyebutkan was-sabiquna as-sabiqun, iaitu golongan yang ketiga daripada kelompok golongan orang-orang yang menerima buku suratan amalan dia. Dan mereka ni dipanggil golongan as-sabiqun. Ulama berbeza pendapat kenapakah mereka dipanggil golongan as-sabiqun. Yang pertama, ada yang mengatakan panggilan as-sabiqun itu dipanggil adalah kerana merujuk mereka adalah orang yang paling hadapan. Ya, sabaqa ni maknanya berada yang paling hadapan, barisan yang paling dekat atau barisan yang paling hampir dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dengan para nabi, para siddiq. Mereka ni kalangan para siddiq, para syuhada dan orang-orang saleh yang berada di barisan paling hadapan di mahsyar Allah Subhanahu Wa Taala. Ada pula yang berpendapat as-sabiqun as-sabiqun, mereka itu dipanggil sebagai golongan as-sabiqun adalah merujuk kepada mereka ini adalah golongan yang paling cepat, ya, ataupun yang paling awal melalui penghisaban di sisi Allah Ta'ala. Dalam erti kata yang lain, golongan as-sabiqun ini sama ada mereka itu termasuk dalam golongan orang-orang yang dikecualikan daripada penghisaban. Yang kita baca dalam hadis Nabi SAW, yang mana baginda menyatakan mereka ini adalah golongan yang masuk syurga tanpa hisab. Ataupun mereka ini masuk dalam kategori kumpulan golongan-golongan orang-orang yang Allah Ta'ala permudahkan hisabnya atau Allah lancarkan hisabnya, ya, untuk dia mudah perjalanan dia menuju ke syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okey, kemudiannya disebutkan juga yang ketiga, mereka ini diberikan gelaran sebagai golongan as-sabiqun. Ya, dipanggil sebagai golongan as-sabiqun adalah merujuk kepada mereka ini adalah golongan-golongan yang sewaktu di dunia dahulu adalah daripada kalangan orang-orang yang mendahului orang-orang lain dalam berbuat kebaikan, keimanan, ketaatan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya dalam kata yang lain, mereka ini sewaktu di dunia dahulu, mereka ini adalah orang yang terawal beriman, terawal yang berkorban, terawal yang berjasa, ya, dan terawal yang mendahului orang lain dalam melakukan ketaatan dan ketakwaan dan kebaikan, dan orang lain banyak mencontohi dan menjadikan mereka sebagai teladan dan contoh ikutan. Ya. Ada juga yang mengatakan as-sabiqun ini adalah merupakan golongan para-para pemimpin yang baik ataupun para-para ketua yang baik, yang mereka ini dijadikan sebagai ikutan dan tauladan oleh para pengikutnya. Sebab itu mereka diberikan gelaran as-sabiq, maknanya mereka ini adalah orang yang terkehadapan dari sudut kepimpinan atau kepimpinan ataupun di segi kedudukan dia, sehingga kan orang banyak mencontohi, meneladani dan juga mengikutinya. Ya, itu juga kenapa namanya diberikan, gelaran itu diberikan kepada mereka sebagai golongan as-sabiqun. Ya. Baik. Kemudian pengajaran kat sini menunjukkan kepada kita pada ayat ke-11 bagaimana penting untuk kita memohon kepada Allah Ta'ala supaya kita tergolong di kalangan golongan as-sabiqun. Ya, tergolong di kalangan golongan as-sabiqun. Ya, sebagaimana kita lihat golongan as-sabiqun ini tadi kita dah huraikan ciri-ciri mereka, sifat-sifat mereka. Ya, salah satu daripada ciri-ciri mereka yang boleh untuk kita contohi dan teladani itu adalah mereka adalah golongan yang segera kembali kepada Allah. Ini saya sebutkan tentang ciri-cirinya yang telah diperincikan oleh telah diperincikan oleh para ulama.
Yang pertama adalah mereka itu memiliki ciri-ciri segera dan cepat kembali kepada Allah Ta'ala apabila mereka melakukan dosa dan kesalahan. Ini kalau mereka melakukan dosa, mereka melakukan maksiat, mereka melakukan kemungkaran, mereka melakukan kesalahan, mereka adalah orang yang segera meminta ampun pada Allah dan beristighfar pada Allah dan memohon ampunan pada Allah. Dan bukanlah sampai kena tunggu Allah bagi ujian, Allah bagi musibah, Allah Ta'ala bagi macam-macam halangan baru mereka nak kembali pada Allah. Tidak. Maknanya mereka ni yang Allah sebut dalam surah Al-Imran, walladzina idza dzukira walladzina idza apa ni walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah. Mereka itu adalah golongan orang-orang yang apabila melakukan dosa, mereka itu cepat mengingati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya. Sakit mata ni. Okey. Kemudian disebutkan lagi ciri-ciri mereka yang kedua, sifat mereka adalah golongan yang segera mengambil pengajaran dan i'tibar. Golongan yang cepat mengambil pengajaran dan i'tibar. Ya, maknanya apabila sampai kepada mereka kebenaran, sampai kepada mereka peringatan, sampai kepada mereka pengajaran, mereka ni orang yang segera mendapat pengajaran dan peringatan itu. Atau dalam istilah dalam Quran, Allah panggil golongan yang seperti ini, golongan ulul albab. Ya, maknanya bila mereka dengar nasihat, bila mereka mendengar sesuatu kebenaran sampai pada mereka dan sebagainya, mereka cepat beriman, percaya, membenarkan, dan tidak mereka itu menangguh-nangguhkan untuk percaya dan yakin. Ya. Kemudian, yang ketiga juga disebutkan adalah ciri-ciri sifat mereka itu. Mereka adalah kaum, mereka itu adalah merupakan kaum, ciri-ciri sifat mereka itu adalah sangat takut kepada Allah Subhanahu Taala. Maknanya mereka ini cepat dan mudah merasa takut kepada Allah. Ini takutnya mereka kepada azabnya. Demikian juga seperti mana takutnya mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala akan murkanya. Ya, maka mereka ni orang yang cepat takut kepada murka Allah dan juga cepat takut kepada azab Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila ada perasaan takut yang selalu menyelubungi mereka dan sebagainya, menyebabkan mereka itu sentiasa berhati-hati, berwaspada, ya, dalam melakukan perkara-perkara agar tidak terjebak ataupun tidak mengerjakan atau terjatuh dalam perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya mereka ni golongan yang memiliki sifat takut, rasa takut yang tinggi. Kemudian yang seterusnya, ciri-ciri sifat as-sabiqun itu juga disebutkan adalah mereka ini daripada kalangan golongan-golongan orang-orang yang lebih mengutamakan keutamaan akhiratnya berbanding dunianya. Ya, maknanya mereka bukan orang yang meninggalkan dunia, ya, tetapi apabila mereka mencari dunia ke atau memperoleh dunia ke, mereka tidak mengabaikan akhirat mereka. Maksudnya mereka akan pastikan mereka akan dapat daripada bahagian akhirat mereka. Sebab tu mereka dipanggil as-sabiqun, iaitu merujuk kepada sabaqun fil khairat, iaitu mereka itu menuju ke hadapan, yakni pada hari akhirat. Sebab hari akhirat ni kan hari kehadapan, sedangkan dunia ni hari yang belakang. Ya. Sebab tu dunia ni bila makin lama meningkat umur kita, dunia tu makin berada di belakang kita. Sedangkan makin meningkat umur kita, akhirat tu berada di hadapan kita. Sebab tu mereka diberi gelaran as-sabiqun ala kerana mereka golongan orang-orang yang sentiasa mengejar habuan akhirat mereka, ya, dan menjadikan dunia itu sebagai wasilah ataupun sebagai jalan. Kemudian yang seterusnya disebutkan
mereka itu adalah golongan yang sibak. Dia ambil perkataan sabiqun ini juga maknanya sibak, iaitu berlumba-lumba, bertungkus lumus, berlumba-lumba, berkejar-kejaran dalam melakukan kebaikan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Menepati kepada firman Allah Ta'ala, di mana Allah Ta'ala berfirman, fastabiqul khairat, ainnama takunu ya'ti bikumullahu jami'a, yang memberi maksud berlumba-lumbalah kamu kepada perkara kebaikan. Ya, berlumba-lumbalah kamu dalam perkara kebaikan. Okey, baik. Ini antara ciri-ciri sifat as-sabiqun as-sabiqun. Sekarang kita nak sebut pula Allah kata ulaikal muqarrabun pada ayat ke-12. Allah menyatakan mereka ini adalah golongan yang didekatkan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, ayat ni Allah Taala menerangkan kepada kita mengenai bagaimana kemuliaan dan kenikmatan yang Allah anugerahkan kepada golongan-golongan yang terpilih. Siapa golongan yang terpilih ni? Iaitu golongan as-sabiqun. Pertama, Allah sifatkan mereka sebagai al-muqarrabun, maknanya yang paling hampir dan dekat dengan Allah. Apa yang dimaksudkan di sini? Yang pertama, dekatnya mereka dengan Allah Ta'ala itu di hari akhirat adalah Allah mendekatkan mereka dengan syurganya. Dengan syurga Allah. Sebagaimana dalam Al-Quran yang lain, Allah Ta'ala berfirman, wa idzal jannatu uzlifat. Apabila syurga itu telah pun didekatkan dengan mereka yang beriman. Ya, syurga itu didekatkan dengan mereka yang beriman. Maknanya golongan as-sabiqun ni bila berada di hari akhirat, mereka bukan sekadar berada di barisan yang paling hadapan, tetapi apabila Allah Ta'ala menghisap mereka ataupun apabila mereka berada di hadapan Allah SWT, itu adalah merupakan tempat yang paling hampir, yang paling dekat dengan syurga Allah Ta'ala. Maksudnya mereka yang berada di barisan hadapan tu adalah di kalangan mereka yang paling hampir dengan syurga Allah SWT. Ada yang menyatakan Allah memanggil mereka al-muqarrabun kerana mereka tu adalah golongan yang diletakkan di bawah naungan arasy Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana tidak ada sesuatu, kerana seseorang hamba tu tidak boleh untuk dekat dengan Tuhannya pada hari kiamat, melainkan mereka itu ditempatkan di arasy Allah. Disebutkan dalam sebahagian tafsir, maknanya kenapa mereka diberikan gelaran al-muqarrabun? Yang keduanya adalah kerana mereka itu golongan-golongan yang terpilih yang Allah letakkan di mimbar-mimbar, ya, di menara-menara arasy Allah Subhanahu Wa Taala, dan mereka akan duduk di situ sehinggalah mereka dibenarkan untuk masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala tanpa sebarang halangan dan tanpa sebarang kesulitan, ya. Maknanya mereka tak perlulah untuk menempuhi hisab yang sukar ataupun menempuhi hisab yang panjang dan yang seumpama dengannya. Kemudian yang seterusnya dipanggil mereka sebagai al-muqarrabun. Al-muqarrabun itu adalah merujuk kepada gambaran bagaimana mereka itu akan didekatkan bersama-sama dengan para nabi dan para siddiq dan para syuhada. Itu dalam arti kata yang lain, mereka ini akan sentiasa berada di samping para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam, kerana mereka juga adalah orang pertama yang memperolehi, yang paling dekat untuk memperolehi syafaat Nabi SAW, atau mereka itu sendiri adalah golongan yang paling dekat dengan Allah untuk dibenarkan memberikan syafaat. So, ada juga pendapat yang mengatakan kenapa mereka digelarkan al-muqarrabun? Yang pertama disebabkan oleh kerana mereka ini adalah golongan yang paling dekat dengan Nabi SAW, dan mereka adalah golongan yang terawal akan menerima syafaat. Ya, akan menerima syafaat. Syafaat dekat sini bukan syafaat nak dikeluarkan daripada neraka masuk syurga. Sebab syafaat Nabi SAW ni ada banyak. Tetapi maksud syafaat kat sini adalah syafaat untuk mereka
disegerakan masuk syurga tanpa hisab, itu pun dengan syafaat. Atau mereka diangkat darjatnya, diangkat darjatnya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala apabila mereka uh, kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, baik. Kemudiannya disebutkan lepas Allah Ta'ala sebut macam mana sifat golongan as-sabiqun itu, macam mana dekatnya dengan Allah, dekat dengan syurga, dekat dengan arsy Allah Ta'ala. Kemudian orang yang pertama yang akan beroleh syafaat. Kemudian mereka juga adalah termasuk di kalangan ahli syafaat untuk memberikan syafaat kepada manusia-manusia yang lain dan sebagainya. Kemudian Allah Ta'ala lanjutkan fi jannatin na'im. Kata Allah Ta'ala, kali ini Allah bawakan pada kita tentang di manakah tempat dan kedudukan, di manakah tempat dan kedudukan bagi golongan as-sabiqun itu. Maksudnya di manakah tempat kembali mereka. Allah Ta'ala bawa kita kepada ayat yang seterusnya ini, iaitu ayat yang ke-13. Kata Allah, fi jannatin na'im. Mereka itu akan Allah kekalkan dan akan Allah Ta'ala tetapkan mereka di dalam syurga An-Na'im, iaitu syurga. Ada yang mengatakan An-Na'im itu merujuk kepada syurga yang penuh dengan kenikmatan. Ada yang mengatakan syurga itu dinamakan An-Na'im disebabkan kerana ia adalah merupakan salah satu daripada syurga, tempat untuk Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kenikmatannya kepada ahli-ahli syurga itu tanpa hisab. Mana tanpa mereka dihisab. Okay. Maka kat sini menunjukkan kepada kita bahawasanya bila Allah Ta'ala sebut fi jannatin na'im, Allah menggambarkan golongan as-sabiqun ini adalah golongan yang pasti akan dimasukkan ke dalam syurga an-na'im. Maksudnya syurga yang penuh dengan kenikmatan. Ya, baik. Maka kat sini menunjukkan kepada kita, ayat ini menunjukkan kepada kita mengenai tempat kembali, tempat kembali bagi golongan as-sabiqun itu adalah merupakan syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mereka dalam syurga itu pula ada banyak tingkatan. Mereka akan ditempatkan oleh Allah Ta'ala berada dalam syurga An-Na'im. Sebab tu Nabi SAW mengajarkan kepada kita, kalau kita nak minta syurga kepada Allah, maka kata baginda, fas'al firdausal a'la. Mintalah kepada Allah Ta'ala itu akan syurga Firdaus yang tertinggi. Ya, sebab tidak ada syurga yang lebih tinggi melebihi daripada syurga Firdaus. Ya. Jadi sebab tu dalam ayat Quran tu Allah Ta'ala tak khususkan syurga jenis apa yang seseorang tu perlu minta. Tapi dalam hadis Nabi SAW, baginda menjelaskan bahawasanya syurga yang kita kena betul-betul berazam, yang kita kena betul-betul minta, yang betul-betul kita kena harapkan dan kita minta agar Allah Ta'ala benar-benar masukkan kita ke dalam syurga itu adalah namanya syurga Firdaus. Ataupun kalau tak dapat adalah yang keduanya adalah syurga Na'im. Sebab ini adalah dua kategori ranking syurga yang paling atasan sekali, yang paling tinggi kedudukannya sekali, sebagaimana disebutkan oleh Ibn Kathir dan juga beberapa ulama-ulama yang sependapat dengannya. Baik. So jelas kat situ ya. Jadi ini dipanggil sebagai golongan, tempat yang mereka akan ditempatkan adalah merupakan syurga Na'im. Ada yang mengatakan syurga Na'im itu maknanya syurga Firdaus yang penuh dengan kenikmatan. Ada yang menafsirkan syurga Na'im kat sini adalah nama syurga tu Na'im. Maksudnya mereka akan ditempatkan khusus di sebuah kebun syurga yang diberi nama sebagai syurga Na'im. Ya, diberi nama sebagai syurga Na'im. Baik. Kat sini memberikan satu pengajaran kepada kita yang saya dah huraikan tadi, iaitu menunjukkan kepada kita
betapa pentingnya peranan doa dalam kehidupan orang Islam. Ya? Menunjukkan pada kita betapa penting peranan doa itu. Yang salah satu daripadanya adalah untuk kita memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang Nabi ajar tadi, masuk dalam syurga Firdaus dan juga masuk di dalam syurga Naim. Yang keduanya, menunjukkan kepada kita pada ayat ini fi jannatin naim, sampai kita kena minta syurga itu, ya. Di sini menunjukkan kepada kita bahawasanya syurga itu sendiri adalah merupakan tempat kenikmatan, ya, tempat kenikmatan dan apa ni, tempat kesempurnaan kehidupan yang Allah Ta'ala sediakan kepada golongan orang-orang yang terpilih. Ya. Sebab tu Allah kata fi jannatin na'imin. Allah guna, ya. Allah Ta'ala tak sebut ayat tu berbunyi, Allah sebut fi jannatin na'im. Ya, maknanya mereka berada dalam syurga yang penuh dengan kenikmatan. Ya. Kemudian Allah lanjutkan, kita dah sebut dah tadi, pertama tentang tuntutan doa untuk minta supaya kita masuk dalam syurga Firdaus dan syurga Naim. Yang keduanya nak menunjukkan tidak ada keseronokan dan tidak ada kenikmatan yang lebih hebat berbanding daripada kenikmatan syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah kenikmatan yang paling besar. Ya. Baik. Kemudian yang seterusnya juga menunjukkan gambaran kepada kita kenapa Allah sebut mereka berada dalam syurga yang penuh dengan kenikmatan, kerana nak menggambarkan kepada kita bahawasanya kerana golongan Al-Muqarrabun atau golongan As-Sabiqun ini adalah merupakan golongan yang sewaktu di dunia mereka adalah golongan-golongan yang jarang sekali mengecapi kenikmatan dan kesenangan sebagaimana sewaktu mereka di dunia dahulu. Maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjadikan beberapa ujian kepada manusia di dunia ini adalah sebagai untuk menjadikan asbab mereka ini tergolong di kalangan golongan orang-orang yang beroleh kenikmatan di dalam syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kat sini jelas menunjukkan kita bila Allah sebut fi jannatin na'im, satu nak melambangkan nama syurga Firdaus dan Naim itu yang kita kena minta. Yang kedua nak menggambarkan bahawasanya syurga adalah merupakan tempat keseronokan, tempat kenikmatan, tetapi bukanlah dunia. Dunia adalah merupakan tempat ujian dan merupakan tempat beramal. Ya. Sebab itu Allah jelas dah sebut dalam Quran, banyak tempat Allah Ta'ala sebut dalam Quran mengenai hal ini. Ya. Itu sebut. Ya, yang mana Allah Ta'ala ingatkan kepada kita bahawasanya kenikmatan yang abadi itu, kehidupan yang kekal itu hanyalah berada dalam syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana nikmatnya tidak akan hilang, nikmatnya tidak akan rosak, nikmatnya tidak akan berubah-ubah, bahkan nikmatnya akan sentiasa berganda-ganda, ya, dan tidak akan berkurangan. Ya. So ini juga pengajaran yang perlu kita ambil dan perlu kita kena yakini bahawasanya syurga adalah sebaik-baik tempat kenikmatan, tempat istirahat, tempat kembali dan tempat kita meneruskan kehidupan kita bersama dengan adik keluarga dan juga anak-anak kita yang jika mereka semua terpilih di kalangan golongan-golongan yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Baik. Saya minta maaf sebab bateri saya ni dah nak habis. Saya tak sempat nak sambung ayat berapa ni. Ada dua ayat lagi. Thulatum minal awwalin wa qalilun minal akhirin. InsyaAllah saya tangguhkan sekadar itu dulu. Nanti kita sambung pada minggu